Baik, tumpuan tentunya terarah kepada sidang khas Parlimen esok yang menjadi ujian pertama untuk menguji keabsahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sudah bersedia untuk membincangkan lebih lanjut apa yang boleh kita jangkakan daripada sidang khas Parlimen dan juga membincang dan menyentuh mengenai dengan MOU antara Kerajaan Perpaduan. Sudah bersedia bersama saya ketika ini Profesor Wong Chin Huat, penganalisis politik Sunway University. Terima kasih Prof sudi bersama saya pada jam ini. Jangkaan Prof secara umum melihat kepada sidang khas Parlimen esok? Saya rasa undi percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diluluskan tanpa sebarang keterperanjatan kerana beliau mempunyai pada uh, namanya sekurang-kurangnya 148 orang ahli parlimen yang menyokong beliau. Maka tidak mungkin beliau gagal mendapat kelulusan. Ya, selain itu kita juga ingin menyentuh mengenai dengan MOU Kerajaan Perpaduan yang baru saja kita saksikan di Meterai. Tetapi sebelum itu berbalik kepada undi percaya ini, apa mungkin sentimen ataupun naratif yang dapat dilihat ketika ini antara pemerhati politik, penganalisis politik melihat kepada mungkin kita boleh lihat ini sebagai satu presiden baharu yang mungkin tidak diamalkan oleh pemimpin-pemimpin sebelum ini. Bagaimana Prof melihat presiden baharu ini? Adakah ini dianggap sebagai satu mungkin penanda aras yang baharu untuk demokrasi negara? Ya, sebelum ini mendiang Tun Hussein On dan juga Tun Abdullah Badawi pernah mengemukakan usul percaya kepada diri mereka pada tahun 1976 dan 2003. Tetapi keadaan masa itu adalah kerajaan bermajoriti. Bukan saja muda tetapi majoriti 2/3. Maka tidak berlaku sebarang kemusykilan bahawa kerajaan akan ditumpangkan. Apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan beraninya mengemukakan usul percaya kepada dirinya adalah bermakna kerana kita sekarang menghadapi parlimen bergantung. Ini akan menjadi satu kaedah ataupun alat yang boleh menstabilkan politik tanah air. Kerana sesiapa yang dilantik oleh Seri Batuka Baginda yang di-Pertuan Agong, mereka akan terpaksa membuktikan kewujudan majoriti di Parlimen. Ini akan mengurangkan perbalahan ke atas majoriti mereka dan ini yang akan menstabilkan keadaan. Kalau kita nak bincangkan mengenai dengan soal time frame dari sudut teknikal sedikit, kalau kita nak lihat sidang khas Parlimen esok, apa yang kita boleh jangkakan daripada jam pertama bermulanya sidang Parlimen ini? Adakah kita akan jangkakan persidangan khas ini akan berlanjutan selama beberapa hari? Ya, dia akan berlaku untuk empat serasa untuk meluluskan selain daripada pemilihan speaker dan deputy speaker dan juga usul percaya ini dia kemudian disusuli dengan rang undang-undang kewangan untuk memastikan bahawa kerajaan mempunyai wang untuk berbelanja sebelum kelulusan belanjawan untuk 2023 yang sebenarnya diluluskan dijangka mungkin pada Mac depan. Jadi apa yang berlaku esok adalah pertamanya yang juga ada kesignifikannya politiknya ialah pemilihan speaker ataupun speaker untuk Dewan. Jadi dan dijangka seperti yang kita baca dalam berita tadi, YB Johari Abdu nampaknya adalah calon daripada pihak kerajaan dan beliau dijangka akan menang. Prof, sebentar tadi Prof yakin dengan majoriti yang bakal ditunjukkan ahli-ahli parlimen terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bagaimana Prof melihat kerjasama dan juga peranan yang dimainkan ahli parlimen untuk menyokong beliau sebagai Perdana Menteri dan untuk mentadbir sebuah kabinet kerajaan yang kerajaan perpaduan ini untuk tujuannya utamanya adalah untuk menjamin kestabilan politik. Peranan ahli parlimen itu bagaimana? Ya, saya rasa ini adalah penting dan juga satu cabaran kepada semua ahli-ahli parlimen di blok kerajaan kerana kita ada satu kerajaan campuran
kerajaan campuran pasca pilihan raya yang pertama selepas sejak 1969 dan parti-parti serta ahli-ahli parlimen masih perlu membiasakan diri mereka dengan peranan. Sebagai contoh, di kalangan government backbenchers kita ada banyak ramai mantan menteri yang mungkin lebih pengalaman dan sudah pasti mereka akan memberikan cadangan malah kritikan kepada menteri-menteri dan ini perlu diterima dengan hati yang terbuka dan tidak dilihat sebagai sabotaj ataupun konspirasi terhadap parti-parti yang lain dalam kerajaan. Itu satu proses pembelajaran. Prof, dalam masa yang sama kita juga ingin melihat kepada kenyataan yang dibuat oleh Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, katanya pemeteraian perjanjian persefahaman ataupun MOU kerajaan perpaduan ini antara gabungan dan parti politik memperlihatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah tak berapa yakin dengan sokongan ahli Dewan Rakyat terhadap beliau. Katanya usul undi percaya itu seharusnya dilakukan atas dasar kebebasan, bukannya memaksa wakil rakyat. Beliau ada menyentuh mengenai dengan soal disiplin. Bagaimana Prof melihat komen beliau ini dan apa kesannya terhadap kebebasan ahli parlimen? Ini kita kembali kepada satu isu yang besar, iaitu sama ada kerajaan harus dibentuk oleh ahli-ahli parlimen ataupun kerajaan dibentuk oleh parti-parti. Kalau kita lihat kepada dua kerajaan sebelum ini di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri, kedua-dua kerajaan ini boleh dikatakan adalah kerajaan yang dibentuk oleh ahli-ahli parlimen, terutamanya kerajaan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana tidak ada sebarang perjanjian secara eksplisit antara parti ataupun kalau ada, perjanjian tersebut tidak diumumkan dan tidak dilaksanakan sepenuhnya. Jadi ini menjadikan keadaan di mana kebertahanan kerajaan itu bergantung semata-mata kepada sokongan daripada ahli parlimen. Dan apa yang kita lihat sebagai satu paradigma yang baru sesuai dengan norma baru, kita mempunyai parlimen tergantung, ialah kerajaan ini secara eksplisitnya, secara tersuratnya adalah kerajaan yang berasaskan parti. Maka parti yang menentukan pembentukan kerajaan, soalan yang seterusnya adakah keputusan dalam undi-undi percaya dan perbekalan itu tetap sebagai keputusan oleh parti ataupun kembali kepada keputusan oleh ahli-ahli parlimen. Dalam tradisi Westminster, kita boleh kata bahawa ahli parlimen harus ada kebebasan untuk mengundi atas sesiapa. Tetapi kita juga perlu lihat bahawa dalam konteks Westminster yang sebenar, parti-partinya lebih kuat daripada segi parti identification di kalangan pengundi daripada komitmen ahli wakil rakyatnya. Tetapi tidak di dalam kes Malaysia. Kita tahu bahawa apabila ahli parlimen diberi kebebasan sepenuh untuk membentuk kerajaan, selalu yang berlaku adalah surat akuan bersumpah itu menjadi benda di-auctionkan dalam persaingan kuasa. Jadi di Malaysia, setakat ini, kalau kita ingin memperkukuhkan kerajaan yang berasaskan parti, maka ada justifikasi ataupun kemusahabahannya untuk keputusan dalam undi percaya dan pembekalan ini dikekal di tangan parti dan tidak diberikan kepada ahli parlimen. Ini bukan satu keadaan yang sesuai. Tetapi kalau berbanding dengan kemelut politik yang berterusan seperti apa yang kita lihat dalam 3 tahun yang lepas, saya rasa kaedah ini boleh diterima.
Okey, banyak lagi yang saya nak tanyakan kepada Prof mengenai dengan kebebasan ahli parlimen ini dan juga bagaimana pula peranan yang dimainkan oleh Akta Anti Lompat Parti selepas ini dan bagaimana pula kita nak jangkakan daripada ahli parlimen yang sebelum ini sejurus selepas keputusan PRU15 memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Bagaimana pula kita nak jangkakan sokongan mereka pada sidang khas parlimen esok itu yang akan saya bincangkan bersama dengan Prof selepas ini, tapi kita akan berjerat seketika kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu bersama saya Nala Huda dan tumpuan pada jam ini terarah kepada mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen ke-15 bagi Dewan Rakyat berlangsung esok dan 20 Disember yang merupakan sidang Dewan Rakyat pertama selepas PRU15 dan secara tradisinya ada beberapa aturan yang perlu disempurnakan pada setiap permulaan sesuatu parlimen. Tentunya aturan-aturan ini boleh dirujuk di laman web parlimen.gov.my. Tapi sebentar tadi saya bersama dengan Prof Wong Chin Huat, penganalisis politik, membincangkan mengenai dengan sokongan yang dijangkakan ditunjukkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ujian untuk keabsahan beliau sebagai pemimpin pasca PRU15. Tetapi yang menjadi pertikaian, yang menjadi persoalan di sini adalah mengenai dengan kebebasan ahli parlimen. Bagaimana kita nak melihat paradigma ini, dinamik antara kebebasan ahli parlimen dan juga parti, apa keputusan kepimpinan parti. Bagaimana Prof melihat pula kebebasan ahli parlimen ini bukan sekadar menunjukkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi bagaimana pula kita nak jangkakan peranan yang mereka nak mainkan dalam kerajaan baharu ini. Beberapa clause yang ada menjadi pertikaian, Prof. Terima kasih, saudari. Kalau kita lihat ada pentafsiran yang saya kira tidak tepat bahawa kalau ada ahli-ahli parlimen yang tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka akan dikosongkan kerusi kerana perjanjian persefahaman kerjasama ini. Klausa 4B dalam perjanjian ini berkata bahawa setiap parti dan pihak hendaklah memastikan setiap ahli parlimen mengundi mengikut menyokong Perdana Menteri. Kalau tidak, kegagalan, keengganan atau kecuaian daripada berbuat demikian hendaklah diambil kira sebagai pelanggaran tanggungjawab ahli parlimen secara individu kepada parti yang dianggap sebagai peletakan jawatan atau perberhentian daripada menjadi ahli parlimen dan kerusi dikosongkan. Ini sebenarnya cuma satu kenyataan hasrat. Maksudnya, perjanjian ini kata parti-parti, 5 pihak yang terlibat itu, mereka perlu pastikan itu berlaku. Tetapi bagaimana mereka boleh pastikan? Yang pertama, mereka kena pindah perlembagaan parti supaya pengingkaran terhadap perintah parti dalam pengundian percaya dan perbekalan itu menjadi satu asas mereka berhenti sebagai ahli parti ataupun dilihat sebagai satu tindakan meletak jawatan. Dan atau kalau tiada peruntukan sebegitu, maka parti perlu ada alat-alat undang-undang yang lain seperti perjanjian antara parti dengan ahli parlimen yang boleh membawa kesan yang sama. Dan soalannya adalah, apakah alat yang ada? Kita tahu bahawa DAP dan Amanah telah membuat pindahan kepada perlembagaan parti mereka, maka 48 ahli parlimen daripada dua parti ini terikat. Dan BN mendakwa bahawa perjanjian antara parti BN dengan ahli-ahli parlimen juga mengikat. Maka 30 lagi terikat. Jadi ada 78 orang ahli parlimen mesti menyokong kerajaan. Esok, kalau tidak, mereka boleh dikosongkan kerusi. 78 saja. Dan tanpa MOU itu pun, ini tetap telah berlaku. Dan dengan MOU pun, yang baki 66 daripada blok-blok yang lain dalam perjanjian ini tidak terikat. Dan juga 4 orang ahli parlimen yang menyokong kerajaan tetapi tidak menandangi perjanjian ini juga tidak terikat. Maksudnya ada 70 orang ahli parlimen bebas mengundi mana-mana pihak tanpa sebarang akibat yang memudaratkan pada hari esok. Jadi
kalau Tan Sri Muhyiddin gagal pun dapat memujuk sekurang-kurangnya 78 untuk memastikan Datuk Seri Anwar ini tertinggal dalam kumpulan minoriti, itu adalah kegagalan Tan Sri Muhyiddin. Dan dia tak boleh katakan kerana MOA ini. Dan maka kerana kesudahan itu masih terbuka dan dia tidak berlaku kerana MOA ini, maka keabsahan undi percaya hari esok tidak boleh dipertikaikan atas MOA ini. Okey, Prof, itu clause dalam perjanjian antara gabungan dan parti politik dalam kerajaan perpaduan ini, tetapi bagaimana pula ini mungkin melanggar ataupun bercanggah ataupun selaras dengan Akta Anti Lompat Parti yang juga ada peruntukan yang dilihat mendisiplinkan ahli parlimen mengikut keputusan parti. Undang-Undang Anti Lompatan ataupun secara khususnya perkara 49A dalam Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa seorang ahli parlimen akan kehilangan kerusinya sekiranya beliau meletak jawatan secara sukarela ataupun beliau berhenti menjadi ahli parti kalau beliau diangkat menjadi ahli parlimen dengan sebagai ahli parti. Jadi apa yang dimaksudkan di sini sebagai berhenti menjadi ahli parti dalam keadaan yang biasa kalau tak bayar yuran parti, kalau parti itu melarangkan keahlian berganda, dia masuk parti yang lain, itu akan terbatal. Apa yang sekarang berlaku adalah parti-parti menggunakan ruang ini untuk mengetatkannya sampai kata kalau mereka ingkar perintah parti, maka mereka akan terbatal keahlian parti dan seterusnya dikosongkan kerusinya. Sama ada ini boleh diterima daripada segi undang-undang, kita mungkin tahu hanya selepas ada pihak yang membawa kes ini ke mahkamah. Sehingga itu berlaku, maka selagi perlembagaan parti mempunyai hak sekatan sebegini, maka sekatan ke atas kebebasan ahli parlimen mengundi itu adalah sah di sisi perlembagaan. Prof ada menyebut tentang tindakan undang-undang sekiranya ada yang ingin mencabar sebarang peruntukan ini di mahkamah. Prof menjangkakan ini akan berlaku dan mungkin ada sesetengah ahli parlimen, ahli politik yang Prof jangka tidak akan bersetuju dengan beberapa klausa ini? Ini akan berlaku kalau katakan esok ada yang pihak ahli parlimen yang daripada blok kerajaan enggan melakukannya, maka mereka akan bawa ke depan. Tetapi saya rasakan apabila pemberontakan secara terbuka ini tidak ada peluang berjaya kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai sokongan sebanyak 2/3, sekalipun ada ahli-ahli parlimen yang mungkin tak suka, mereka tidak akan tunjukkan pemberontakan mereka. Jadi saya rasa ini tidak akan berlaku seketika ini, mungkin sampai kepada kes ahli parlimen daripada Tenung kerana beliau telah masuk parti selepas menjadi ahli bebas, calon bebas. Tapi itu isu yang lain. Jadi saya rasa apa yang penting adalah selepas esok kita seharusnya dapat mengharapkan bahawa kerajaan dan pembangkang kedua-duanya akan melakukan tugas mereka dengan bersungguh-sungguh. Jangan teruskan sengketa ini sampai susahkan rakyat. Saya ingin tambah ini, syukur dapat udang galah, sedap dimasak lemak cara nyonya. Kalau main bola jangan takut kalah. Kalau kalah pun jangan runggut selama-lamanya. Yang penting berusaha untuk dapatkan sokongan rakyat pada penghujung penggal 5 tahun parlimen ini.
Ya, itu yang kita akan harapkan, Prof, dan banyak perkara menarik yang perlu kita perhati esok dan lusa pada sidang khas Parlimen ini. Banyak dinamik politik yang akan kita jangkakan, mungkin akan menjadi tumpuan dan mungkin akan membawa perubahan kepada sistem politik kita. Terima kasih Prof Wong Chin Huat, penganalisis politik sudi bersama saya dalam Pantau Kerajaan Baru untuk kongsikan pandangan apa yang boleh kita jangkakan menjelang sidang khas Parlimen esok sebagai ujian pengabsahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan itu sahaja perkongsian untuk jam ini. Bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.